Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masih lagi dalam bab yang ke-17. Nota minggu lepas lagi ada satu muka surat lagi dah. Iaitu jenis-jenis dosa dan pancaran ilmu tentang pengharamannya. Muka surat 130. Cuma hak nota kita baru bagi ni dia salah. Dia salah itu sikit. Dia salah 32. Qala al-Imam Musannif rahimahullah faminal ulumi al-fa'idhah ala afradil insani jami'an arabihim wa ajamihim wa hadarihim wa baduwihim wa idh ikhtalafat tariqut talaqqi minhum hurmatu khisalin tudammiru nizama mudunihim wa hiya thalathatu asnafin minha a'malun syahawiyah wa minha a'malun sab'iyah wa minha a'malun nashi'atun min su'il akhdhi fil muamalah. Kata dia, antara cabar-cabar ilmu yang terpancar, maknanya ilmu yang menjadi fitrah yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada semua individu manusia, tidak kira sama ada orang Arab atau bukan Arab, Ajam, penduduk kota ataupun penduduk pendalaman, opok badui. Walaupun cara mereka menerima berbeza-beza, mana bahasa mereka berlainan, tempat mereka duduk, iklim berbeza-beza, bahasa yang gunakan itu berbeza, kaum mereka itu berbeza-beza, mereka terima bahawa adalah pengharaman perkara-perkara yang menghancurkan ataupun perkara yang membinasakan, meruntuhkan peraturan dan pentadbiran kota mereka. Sebab seperti Imam Wallah sebut pada minggu yang lalu, al-insan madaniyun bi-tabi'i, manusia itu secara tabi'i adalah makhluk bersosial, makhluk yang bertamadun, makhluk yang bermasyarakat, dia ada interaksi, dia duduk dalam satu tempat dengan pergantungan. Sama-sama mereka membina tamadun ataupun mereka mempunyai irtifaqat, pentadbiran tamadun. Jadi ada tiga perkara ni boleh menghancurkan peraturan dan pentadbiran kota mereka. Ia terdiri daripada tiga jenis. Tiga jenis perkara. Yang pertama, perbuatan syahwat, mana seks lah, kesalahan seks. Yang kedua, perbuatan liar, lagi rakus, maknanya ini sifat binatang buas. Ia suka menceroboh, ia membunuh, menzalimi, menindas. Dan yang ketiga, perbuatan yang berpunca daripada tindakan yang salah dalam muamalah, maknanya dalam urusan perniagaan mereka, dalam urusan kehartaan mereka, manusia ni menggunakan kelicikan akal untuk merampas hak orang lain, memperdayakan orang lain dengan cara menipu dalam jual beli, riba, maknanya memeras orang lain dengan cara memberi hutang, judi, bertaruh nasib dan sebagainya. Maknanya perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan mudarat kepada semua masyarakat, dia terangkum pada tiga jenis ni. Punca dia, kategori dia, maknanya yang melibatkan seks, syahwat, yang melibatkan kerakusan manusia, sifat liar, dan juga kelicikan ataupun dia memperdayakan orang lain dalam muamalah, maknanya nak ambil untung dengan mudah. Yang pertama ni pengharaman zina. Wal aslu fi dzalika anna al-insana mutawaridu abna'i naw'ihi fi syahawah
wal ghirah wal hirs wal fuhulu minhum yushbihuna fuhula min al bahaim fi tumuh ila al inath. Pengharaman zina ni prinsip asal dalam hal ini ialah manusia adalah sama dalam nafsu. Jadi manusia ni dia ada nafsu, ada keinginan terhadap lawan sejenis, dia ada cemburu, dan dia ada tamak. Mana dia ada keinginan syahwat, dia melihat perempuan, dia jadi transit. Lepas tu orang yang dia sayang, yang dia cinta itu kalau kecek je dengan orang lain, ataupun jangok sikit, dia rasa cemburu. Dan dia tamak. Mana kadang-kadang dia nak 10 orang bini. Dia nak dalam satu masa tu ramai pasangan. Kalau boleh dia nak tukar pasangan tu macam dia tukar baju. Itu ketamakan manusia dalam bab ni. Golongan lelaki di antara mereka menyerupai haiwan jantan yang menginginkan betina dan tidak membenarkan berbilang pasangan untuk seorang betina. Maknanya binatang ni dia tak sih. Kalau dia ayah lah, dia berebut, dia belaga-belaga tu ki berebut, saya kotin dah. Hak ni kalah, dia pun tak kacau lah tina tu, sebab dia tahu dah itu jadi pasangan kepada ayah hak berjaya menewaskan dia. Jadi tak kacau lah. Tapi kalau dia nak, dia akan perang, dia akan belaga, dia akan serang ayah tu sehingga dia dapat menguasai. Tapi bila dia kalah, dia tidak akan kacau lah. Walau bagaimanapun haiwan jantan akan melawan, sehingga yang paling kuat dan yang paling hebat akan mendominasi, dan mereka yang di bawah ini satu sama lain mengawal. Mana binatang-binatang ni dia akan berjaya, dia akan cuba merebut, akan merebut betina tu sampai menjadi milik dia. Tapi kalau dia gagal, dia pakai cari hak lain lah. Itu sifat manusia, sifat binatang ni, dia menghormati hak milik orang lain. Hak milik binatang lain, dia tak akan kacau. Wal insanu al-ma'iyyun yazunnu zanna ka'annahu yara wa yasma'. Manusia ni adalah makhluk yang pintar. Dia memikirkan sesuatu fikiran seolah-olah dia melihat dan mendengarnya. Mana dia boleh tahu, dalam nota ni, manusia ni tidak memerlukan kepada melihat perbuatan jima itu, tetapi diilhamkan kepada mereka untuk menjaga pasangan dan mempertahankan haknya sehingga sanggup berperang. Jadi manusia lagu tu, dia boleh tahu sendiri. Wa ulhima anna taharub li ajli zalika mudammir li mududihim. Jadi kalau duk balah berebut perempuan ni, dia telah diilhamkan bahawa permusuhan merebut kerana perkara ini akan merosakkan bandar mereka, kota mereka, kerana mereka tidak dapat mengekalkan tamadun kecuali melalui kerjasama dari orang ramai. Manusia ni dia dapat ilham dah. Maknanya kalau dia tahu dah ni bini orang, dia tak akan kacau lah. Dah. Dan kalau dia rapah bini orang, akan berlaku perbunuhan, akan berlaku perbalahan. Dan biasanya kalau peperangan zaman dulu kat kabilah, melibatkan kabilah. Contoh dulu Aus dan Khazraj balah. Butir balah tu tak tahulah sebab apa punca perbalahan. Tapi bila berbalah tu, dia generasi demi generasi, berpuluh-puluh tahun. Bila mana mereka tu berbalah. Jadi bila balah, kan dia nak cara benda lain lah. Nak pergi kerja tak boleh, nak nanai pun tak boleh, nak nega pun tak boleh, sebab balah. Jadi manusia ni dia tahu dah, tak lihat ni kat cara lain lah, bunga mungkin sekutu. Jadi mereka tidak boleh berebut untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga berlaku permusuhan perbalahan. Jadi bila begitu mereka tidak dapat mengekalkan tamadun.
Mereka tidak dapat mengekalkan tamadun kecuali melalui kerjasama daripada orang ramai. Maknanya mereka kena gabung lah. Maknanya manusia ni dia tak boleh kalau kata perempuan tu dia tidak boleh berkongsi ramai suami. Dia akan berlaku perbalahan. Dan lelaki ni kalau dia lagu ni maknanya dia lemah lah, sehingga dia tu sanggup berbalah kerana seorang wanita. Dan lelaki lebih banyak mengambil bahagian dalam urusan ketamadunan ini berbanding dengan wanita. Maknanya kalau orang lelaki ni dah kita kata balah tiga apa berubuk tidak dah. Jadi nego tak jadi, gotu tak jadi berlaku. Sedangkan kemajuan satu buah kota masyarakat, orang tu perlu bermuamalah, nego dengan cara yang betul, ada kerjasama. Ni nego ni apa bahagian pertanian. Jadi mereka orang lelaki tu dia lebih banyak memberi tumpuan kepada pentadbiran kota, berbanding dengan wanita ni dia tadbir manzil, cara ke anak, pendidikan anak. Orang lelaki tu mana dia terlibat dengan urusan di luar untuk membina tamadun, untuk meniaga, untuk memajukan kota yang mereka tinggal. Nombor 430, paksi tamadun manusia terletak pada lelaki. Jika mereka berbunuhan sesama sendiri hanya kerana seorang wanita, maka itu satu kerugian besar kepada spesies manusia. Rugi. Tak pandai nak bala. Oleh itu dia telah diilhamkan peraturan. Maknanya sudah menjadi fitrah yang tertanam dalam diri manusia ni. Allah Ta'ala ilhamkan setiap lelaki yang dikhususkan kepada isterinya dan tidak bersaing untuk wanita menjadi milik saudaranya yang lain. Mana dia tidak akan merebut isteri orang lain. Inilah asas pengharaman zina. Maknanya syariat telah menetapkan bahawa ataupun masyarakat yang bertamadun di satu buah kota tu, mereka akan merestui hubungan lelaki dan perempuan ni dengan cara perkahwinan. Dua buah keluarga. Dua buah keluarga ni maknanya mereka kita kata bersetuju untuk berbeza, kita kata untuk menerima ni sebagai menantu, ni pun terima sebagai menantu juga. Jadi berkahwin, mereka bersemenda di antara dua buah keluarga. Maka sebab itulah manusia ni dia ada peraturan mina, walimah ke apa semua dah. Jadi hak nikah tu dua orang tu ya, tapi kalau dulu kat gagas putih kapuk, pitah lembu, bukannya dah tebannya, tebal pokok tu nak kuda ni, tempat makan ke apa semua. Maknanya menjadi satu kita kata benda yang diilhamkan dalam masyarakat manusia ni, tak kira lah Arab ke Ajam ke Islam ke tidak Islam. Mereka hanya menerima hubungan lelaki dan perempuan tu atas dasar perkahwinan. Jadi perkahwinan tu disokong dengan banyak perkara lah. Kalau orang Hindu ni dia akan panggil panditji dia bagi menetapkan tarikh tu sesuai nikah bila. Maknanya bentuk kekhususan isteri ini, maknanya orang ni jadi bini pada orang ni jadi lelaki pada orang ni. Ini adalah menjadi aturan yang diserah mengikut adat dan undang-undang syarak. Maknanya orang Badui dengan cara dia, orang Yahudi dengan cara dia, Kristian dengan cara dia, Hindu cara dia, Islam pun ada cara dia. Maknanya secara fitrah ni manusia ni dia menerima kehidupan berumah tangga dalam bentuk suami isteri. Dia tak boleh ni kita kata perjumpaan secara sulit ataupun sewaan, tak diterima. Mana tidak diterima oleh akal yang sejahtera lah. Walaupun ada dalam masyarakat tu besar tu, dia punya rumah pelacuran tu mana-mana pun ada. Tapi benda tu dia kata ni ada sebab lah. Tapi dari segi tanya siapa dia pun secara jujur hati, dia tak terima. Mana kadang-kadang bini tu pergi cari untuk lelaki dia di tempat persundalan tu, gagal balas sini.
Maknanya benda tu walaupun wujud tetapi dalam keadaan tidak direstui, tidak dapat diterima. Tapi Islam awal-awal lagi. Pelacuran tak boleh, tu tak boleh. Adanya perkahwin dia sahaja. Jadi maksud Imam Waliyullah di sini nak menyatakan bahawa manusia yang bertamadun ni, antara tanda dia tamadun ni, masing-masing tu dia ada pasangan masing-masing. Orang yang tidak boleh rebut. Dan untuk membentuk pasangan ni ada aturan, ada resam, ada hukum, ada maknanya ada persetujuan di antara kedua ibu bapa. Ataupun seorang tua ni dia kenal pada seorang tu, dia ambil jadi sebagai penantu. Ada pertunangan, ada perkahwinan, ada walimah. Jadi benda tu teratur dalam masyarakat. Dia tak ada satu masyarakat ni malam ni siapa dia nak tidur dengan aku. Waktu kata siapa dia nak mari rumah kita terima, tak ada. Masyarakat lagu tu. Setara mana pun tak ada. Cuma ada setengah tu. Nak nikah tu dia suruh duduk dulu sekali terah. Tu masyarakat yang rosak lah. Fitrah telah rosak. Maknanya masyarakat tu dia tak ada sifat cemburu. Maksud cemburu ni bukan sekadar seorang isteri, suami cemburu pada isteri. Kadang-kadang ayah tu, ayah ataupun abang dia tak boleh tengok adik perempuan dia ni keluar dalam keadaan berhias ni, dia akan malu. Adik dia tu bercakap dengan lelaki lain, dia akan malu. Sebab apa? Sebab apa hubungan adik dia ni dengan lelaki tadi? Tak ada hubungan apa-apa, atau dia malu. Tapi bila berkahwin, maka di situlah panggil ada restu, ada persetujuan. Jadi luar daripada itu adalah perbuatan yang membawa pada perzinaan. Sebab itulah perzinaan ini maknanya cara sulit. Cara sulit ia lari daripada fitrah manusia. Yang mana hubungan yang tidak direstui. Kemudian nota berikut ni, pengharaman liwat. Ini pun berkait dengan syahwat. Tadi zina pun berkait dengan syahwat. Ini syahwat ia rosak. Wal fuhulu minhum aidan yushbihuna al-fuhula min al-bahaim min haythu inna salamata fitratihim la taqtadi illa raghbah fil inath duna rijal, kama anna al-bahaim la taltafitu hadhihi al-laftah illa qibal al-inath ghayra anna rijalan ghalabathum ash-shahwah al-fasidah bimanzilati man yataladhdhazu bi aqli at-tin wal humamah fansalakhu min salamatil fitrah yaqdi hadha shahwatahu bir rijal wa dhalika sara ma'buna yastalidhu ma la yastalidhuhu at-tab'u as-salim fa'aqaba dhalika taghayyuran li amzijatihim wa maradan fi nufusihim. Pengharaman liwat manusia jantan, manusia lelaki ni manusia lelaki, mana orang lelaki lah. Orang lelaki menyerupai haiwan jantan dari segi sifat fitrahnya yang sejahtera. Itu hanya timbul keinginan seksual kepada betina dan bukan kepada jantan. Jadi kalau kambing jantan, kambing betina lah dia cari. Maka manusia lelaki ni dia akan cari manusia perempuan juga. Sebagaimana haiwan tidak memberikan perhatian seperti ini kecuali kepada betina. Tengok kambing lah mudah kita faham dah kambing. Kalau dia mari syahwat dia tu bunyi lah. Bunyi. Tapi sama-sama dia tak bunyi. Sama-sama jantan tu dia tak bunyi. Tapi bila ada betina dekat dia tu, mula dah. Dia lain nada, dia tebak. Itu kita kata fitrah binatang. Walau bagaimanapun, lelaki yang dikuasai oleh syahwat, oleh nafsu yang rosak adalah seperti orang yang mendapati lazat memakan tanah dan ketulan karat. Ni maknanya perumpamaan yang dibuat oleh waliullah ni. Mana ada orang makan air juga, makan tanah juga.
Iaitu mereka menjadi terpesong dari fitrah asal. Pada kau orang pakai tanah ni. Ya sebenarnya Imamullah dia menyindir pokok Syiah lah. Sebab pokok Syiah ni, dia kata kalau kita ada sakit ni boleh ambil batu kubur Sayyidina Hussein tu, kiki-kiki sikit, boleh minum, buat ubat. Ada dalam kitab dia tu masyhur. Sebab batu dia tu, kalau pergi sejid dia ada rak tu, kita rak piyah. Dia ada rak batu tu. Seorang masuk ambil batu pun lepas. Sujud lah tu. Sujud tu ada hak lapik 3 ada. Hak email saja lapik 3. Mana dia kira biarlah dia sujud pada Allah Taala ni bersama dengan kubur. Yang mana kubur tu tanah kubur Hussein kena. Tapi orang lain tak boleh lagu ni, kata dia Hussein seorang. Ali tak boleh, Sayyidina Ali tak boleh, Ja'far Shadiq tak boleh, Muhammad Al-Baqir tak boleh, kubur lain-lain tak boleh. Dia hanya kubur Sayyidina Hussein je. Pelik tu. Pelik. Sebab itulah Syiah ni dia, ya Hussein tu lebih hebat lagi. Dia tak ada ya Ja'far Shadiq, ya Hasan, tak ada. Kok hebatnya ya Hussein. Kok Sayyidina Ali tu nombor 2. Sayyidina Ali tu nombor 2. Kita tengok video ya Hussein Madak Hussein tu. Tu benda-benda syirik lah. Maknanya pok Syiah ni dia kata rosak fitrah. Sama juga dalam bab nikah mut'ah ni. Orang Syiah pun rosak juga. Sebab ada nikah mut'ah. Maknanya seorang lelaki tu dia boleh berkahwin dengan perempuan sebanyak mana dia suka, dan perempuan tu dia boleh berkahwin dengan lelaki selama mana dia nak. Mana dalam 1 tahun tu dia, perempuan tu dia boleh berkahwin kalau mengikut mut'ah ni lebih daripada 7 orang lelaki setahun. Sebab kalau perempuan biasa mengikut syariat ni berapa orang je. Sebab edah kalau dia cerai 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau kita, mana paling ramai kat 4 setahun. Itu kata lelaki. Tapi Syiah ni tak ada. Bila mut'ah tu bebas. Itu sebenarnya zina atas nama agama. Jadi maka mana orang rosak ni dia boleh menjadikan tanah tu sebagai makanan dia. Orang seperti itu memuaskan nafsunya dengan lelaki dan dia menjadi peliwat dan diliwat. Mana boleh? Dia boleh bertukar perandan. Teruk ni, tak. Moga kiri ada sorang-sorang. Jadi mereka ni bersenang-senangan mencari keseronokan dengan sesuatu yang tidak dianggap kelazatan oleh sebahagian daripada fitrah yang sihat. Maknanya cara mereka memuaskan seks mereka ni, orang lain kembali tekuk. Contoh, geli suruh tengok. Dah berjanggut sama berjanggut, misal sama misal. Dah. Tapi dia boleh terima. Tu orang ni rosak. Cara dia syahwat dia tu rosak. Ini mengakibatkan perubahan perangai ataupun perubahan mizaj. Dalam istilah Allah, mana mizaj? Maknanya tubuh lelaki tapi mendambakan layanan lelaki juga. Tak. Mana dia tu lelaki lah, tapi dia nak gaya orang buat lembut pada dia. Kerana dia ambil peranan sebagai seorang isteri. Tu teruk. Lepas tu ada kalanya dia boleh tukar pula. Dia jadi jantan pula. Dan timbul penyakit dalam jiwa mereka. Jadi pelik lah. Dia jadi cemburu sama dia ni berat lagi. Pokok ni. Di samping itu ia menyebabkan pengabaian terhadap penerusan keturunan. Makna mereka ni semata-mata nak melepaskan syahwat, sedangkan Allah Ta'ala letak syahwat dalam diri manusia terhadap perempuan. Bukan semata-mata ada syahwat dia boleh melepaskan keinginan dia, tapi tu juga dia tu ada berketurunan. Ada keturunan. Dia, manusia tu boleh membiak, bertambah suriat. Jadi Allah SWT buat ni, mana pakej dia tu.
Mana cara nak dapat keturunan ni? Mana cara ni lah. Cara ia halal. Hubungan lelaki dan perempuan. Mana ada tempat nak bercucuk tanah tu. Bukan apa, tabur benih fosil tak. Jadi syahwat tu dia datang bersama dengan benih untuk akan ada zuriat. Jadi orang lagu ni dia mengabaikan terhadap penerusan keturunan dari segi mereka memenuhi keinginan syahwat yang Allah telah adakan untuk mereka untuk memperbanyakkan keturunan mereka, meramaikan zuriat. Dengan cara lain dia tukar. Mana dia semata-mata nak lepaskan syahwat. Dia tak fikir nak dapatkan anak. Jadi sama juga kalau seorang lelaki tu dia meliwat isteri dia, itu pun salah juga. Walaupun terhadap isteri sendiri, itu tak boleh juga. Sebab dia telah menyalahi peraturan Allah Ta'ala. Demikianlah mereka mengubah aturan yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala ciptakan supaya mereka menuruti. Jadi peraturan Allah Ta'ala buat, maknanya lelaki berkahwin dengan perempuan. Lepas tu bila berkahwin dengan perempuan tadi, kena bercucuk tanah lah pada ladai yang betul. Lepas tu tidak boleh pada ketika haid. Itu ketetapan Allah SWT telah buat untuk manusia ni. Lalu kejijikan ini diserap oleh jiwa mereka. Orang yang rosak ni dia boleh timbul, tak apa. Maknanya itu manusia ni dia ada lencongnya deviant, lencongnya syahwat dia. Orang rosak syahwat ni macam-macam. Ada tu dia kira apa, puas hati kalau dia boleh tampar bini dia. Dia rasa dia naik syahwat, jadi dia tembuk bini dia. Lepas tu dia pun barulah dia apa, tidur dengan bini dia. Tu pun orang rosak juga, rosak syahwat. Dia kira dia dapat kenikmatan dengan cara tu. Sedangkan ini jiwa mereka telah rosak. Oleh sebab itu perbuatan ini dilakukan oleh orang yang fasik, orang yang jahat, dan tidak mengaku melakukannya. Mana mereka tidak akan mengaku melakukannya. Mana kalau orang tanya, mu ada riba? Tak ada. Tapi dia Allah sungguh, dia tak akan mengaku orang lagu ni. Dan jika itu dikaitkan dengan mereka akan mati kerana malu. Mereka kalau terbukti bahawa dia ni ada minat kepada sejenis ni, tak, dia ketahui orang, dia rela bunuh diri. Sebab orang tahu dia ni minat sama jenis. Namun mereka benar-benar menyimpan sehingga mereka melakukan maksiat itu secara terang-terangan. Tapi ada tak malu-malu tak. Siap kalau setengah tempat tu dia nikah di gereja. Mana gereja mengalu-alukan mereka. Tak apa kalau demo tu tak sih, mai nikah sini. Ada pula hak atas nama agama dia setuju dengan perbuatan liwat ni. Jadi mereka melakukan cara terang-terangan dan mereka tidak malu. Hukuman mereka tidak akan ditangguhkan. Maknanya tak lama ni Tuhan akan beri hukuman. Seperti yang berlaku pada zaman Nabi Lut. Dan inilah asal paramel liwat. Zaman waliullah ni dia tak timbul lagi apa ni, HIV. Tak. Maka dia ada dah kali dah. Tak ada lagi. Baru. Maknanya Imam Allah sebut sini hukuman itu tidak tangguh. Maknanya tak lama akan mati hukuman. Hukuman itu cuma dia tak marilah seperti mana umat Nabi Lut dulu. Dah. Tapi hukuman itu ada dalam bentuk HIV. Jadi inilah asal pengharaman liwat. Maknanya syahwat mereka telah rosak. Mereka telah mensia-siakan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka untuk mereka tu membiak keturunan. Jadi Tuhan letak syahwat tu supaya dorongan lah, supaya manusia ni ada tanggungjawab. Sebab bila kita ada anak, mana kita bertanggungjawab, kena jaga tu.
Kalau kita berkahwin, orang suami dia kena menyediakan nafkah, tempat tinggal, pakaian ke apa semua. Dah. Jadi di sebalik tanggungjawab dia pikul tu, dia mendapat ke apa? Kelazatan. Dia mendapat nikmat berumah tangga tu. Jadi takkanlah Tuhan nak bagi satu nikmat ni tanpa ada imbalan. Jadi wajarlah dalam kaedah pun ada sebut al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu bil ghurmi, maknanya keuntungan itu berdasarkan kepada risiko ataupun tanggungjawab. Maknanya dia mendapat faedah daripada persetubuhan itu, dan dalam masa saya sama dia bertanggungjawab. Tidak kata dia pergi cara zina kan, tak ada apa. Tapi hak nayanya perempuan tu dia akan menanggung, ngandung apa semua, melahirkan anak, besar anak. Jadi kalau gitu maknanya manusia lelaki tadi dia hanya melepaskan syahwat dia tanpa ada tanggungjawab. Jadi peraturan Allah SWT, sistem Allah Taala buat ni, di sebalik syahwat tu sebenarnya ada tanggungjawab. Dan manusia sendiri pun dia nak pada anak. Orang jahiliah dulu pun dia berzina pun tujuan untuk dapat anak juga. Tapi cara tu salah. Kemudian pengharaman arak. Wa ma'asyu bani Adam wa tadbiru manazilihim wa siyasatu mudunihim la yatimmu illa bi'aqlin wa tamyizin wa idmanul khamri tarji'u ila nizamihim bi kharmin qawi wa yurithu muharabatin wa dhagha'in ghaira anna anfusan ghalabat syahwatuhum ar-radi'a ala uqulihim aqbalu ala hadhihi ar-radhilah wa afsadu alaihim irtifaqatihim falau lam yajri rasmu biman'in an fi'latihim tilka lahalakan nas wa hadha aslu hurmati idmanil khamr wa amma hurmatu qaliluha wa kathiruha fala yubayyanu illa fi mabhathis asy-syara'i. Pengharaman arak ni, penghidupan manusia, maknanya sarana untuk manusia hidup ni, ma'ash, mana syarat hidup dia, survival manusia hidup ni, yang ni upaya akal untuk pencarian rezeki dan sara hidup, pengurusan rumah tangga mereka, tadbir urus bandar, hanya dilakukan melalui pertimbangan akal dan tamyiz. Manusia ni dia dapat mengatur kehidupan dia, sama ada kehidupan muamalat dia, kehidupan pengurusan rumah tangga, yang ni kehidupan tadbir manzil ni, dan tadbir urus bandar, maknanya pentadbir politik. Kalau manusia tak ada akal, manusia tidak boleh buat semua ni. Jadi nak cari pitih, nak berniaga, nak memimpin rumah tangga, nak mentadbir bandar, dia kena ada akal dan kemampuan tamyiz, membezakan antara dua perkara seperti baik dan buruk, bersih dan kotor, sempurna dan kurang. Maksudnya dia kena ada kekuatan akal. Jadi orang yang minum arak ni, akal dia rosak, dia jadi mereng, bengong, dia jadi pedih, mabuk. Jadi macam mana dia boleh buat keputusan? Jadi maknanya arak tu akan merosakkan akal mereka, sedangkan akal tu diperlukan untuk muamalat mereka, tadbir manzil mereka, untuk siasah madaniyah mereka. Ketagihan kepada minuman arak menyebabkan gangguan besar terhadap aturan hidup mereka, menyebabkan perbalah dendam kesumat. Boleh balas sebab ketika dia mabuk tu dia boleh gocok. Sebab itulah di kelak-kelak malam ni dia kena pera ni 2-3 orang. Tu dia panggil apa ni? Gangster dia, monster. Dia kena pera 3 orang. Mana hak mabuk juga dah. Hak kacau timbuk situ lalu. Dia kena ada sebab dia tahu dah hak mana main minum arak ni mabuk bala. Sebab tu dah dia waktu dia tu.
Namun demikian, setengah orang yang nafsu kejinya telah mengatasi akal mereka, terlibat dalam maksiat ini, sehingga merosakkan irtifaqat diri mereka itu sendiri. Mana kalau orang tu dia tagih harga, habis nafkah anak bini tak ada, tak mari kerja, nak mari kerja lagu mana je muka kelip, mabuk, kupak bawa balik, tidur mau pukul 12. Lepas tu bawa kereta, mabuk, tepuh orang, tepuh bangunan, tepuh macam-macam. Pak kita ni tahan. Anda ingat pergi Thailand dulu, pagi-pagi hari kita duduk traffic light, mari bawah kereta tu, tepuh lampu traffic light. Sore dia pagi hari pukul 7 hari, mabuk tu, balik. Lepas tu hok lupa sekira lah, banyak dah berlaku. Waktu kita tengok tu dalam kampung tu, bukan dalam bandar. Jadi habis irtifaqat manusia. Mana dia tak lagi kerja, nafkah anak isteri dia terabai. Jika tidak ada resam ataupun aturan melarang mereka daripada perbuatan seperti itu, manusia akan binasa. Dan ini adalah asas larangan ketagihan arad. Jadi masyarakat barat tu, dia pun akui juga. Sebab itulah dia ada kaunseling tu. Sama-sama mabuk, ada kaunseling. Pokok dia nak pulih, pokok tagih agak ni. Maknanya orang putih ni dia diriwak agak. Lepas tu dia fikir jalan penyelesaian, menyebabkan kerosakan. Tapi dia tak boleh lah sebab itu. Tak tahulah, dia fikir lah ke mana agak tu penting dalam kehidupan dia. Ekonomi dia lah. Sebab agak sebotol tu bukan 20 ya, 400 ya, 500. Kita naik kapal Benin tu tengok, atau muka gini mau ni 500. Biar murah. Biar. Biar tu sepotong di pokok India minum dalam estate tu, tak ada apa tu. Murah benar tu. Honi orang minum dengan kemegahan ni. Dia sebab takabur tu lah. Kesombongan dia sebab dia boleh minum hak ni. Hak umur 100 tahun. Sebab itulah itu faraid dia tu. Kalau masyarakat orang putih ni, bawah tanah dia tu dah stok arak, tak tahu zaman tu, tak tahulah sampai bila dia ada, dia simpan sebagai pusaka. Jadi merosakkan akal itulah, sebab itulah syarat mengharamkan arak, sebab akal tu diperlukan untuk tadbir, untuk muamalah, untuk pencarian hidup, untuk tadbir manzil, untuk siasat madaniyah. Adapun larangan meminum dalam kuantiti yang sedikit atau banyak, ini akan dijelaskan di bawah pentadbiran hukum hakam syarak. Hal ini dalam hadis berkata ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sikit pun mabuk juga. Jadi syariat ni setitik pun tak boleh. Walaupun tak mabuk dengan setitik tu, setitik pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau dah setitik, dia nak lagi. Kena bagi lagu ni rasa dia. Lama-lama dia akan pergi kepada mabuk. Jadi hak asalnya arak terharam kerana mabuk dia. Maknanya yang dikatakan arak ni benda yang memabukkan, hilang akal bila minum. Tapi kalau itu kata kita 2 gelas tak mabuk lagi, botol tak mabuk, paharai apa kata dia. Sedangkan syariat kata dia, Islam kata arak ni merosakkan akal. Jadi dia kena faham. Syariat ni dia tidak mengambil kira pada waktu benda tu berlaku. Kalau kita kata rokok lah, kita isap rokok 10 tahun tu tak ada batuk-batuk, tak ada. Ada gapo kita molek, enggak molek. Tak boleh buat kira lagu tu.
Sebab syariat akira ni dia apa, mabuk seseorang tu adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Dia sebab berbeza-beza. Orang ni minum banyak ni mabuk sikit, mabuk banyak tak mabuk. Jadi syariat ambil satu jalan bahawa masuk saja dalam mulut seorang tu, dia tak boleh. Tak kira mabuk ke tidak, sebab hujungnya mabuk. Sifat dia tu memang mabuk. Ada ke orang tu dia minum 4 botol tak mabuk? Botol tu tak mabuk tu. Jadi bila 4 botol mabuk, segelas pun mabuk. Tak mabuk pun haram juga. 4 botol mabuk haram. Segelas pun walaupun tak mabuk pun haram juga, kerana arak tu sendiri. Arak tu sendiri. Kemudian dosa pengharaman membunuh dan mencederakan. Ni bahagian sabu'iyah. Arak ni dia kira bab syahwat ni, maknanya nak makan belaka, nak minum belaka. Dia macam orang rasa dari segi makanan ni ciri makan kok. Tempat-tempat dia ni biar naik ke mana ni ada belaka. Ciri, lipas. Maknanya fitrah rasa. Habis putih makan lah. Ni bahagian yang kedua ni. Bahagian yang kedua tadi kita sebut apa? Bahagian kedua tadi iaitu amal sabu'iyah, binatang buas ni, membunuh. Sebab memang kalau kata rimba, singa, mereka akan menerkam mangsa dia, mencederakan mangsa dia. Kaum lelaki menyerupai haiwan jantan dari segi timbul kemarahan terhadap orang yang menghalangnya daripada matlamatnya. Orang suka angin dia akan mengamuk. Dan yang menyebabkan dia sakit dalam fikiran atau badannya. Mana sama juga. Dia akan marah terhadap orang yang menyebabkan dia sakit. Sama ada sakit tu sakit dalam fikiran dia, hati dia ataupun badannya. Mana kalau dia dikutuk lah, dia dikutuk, dimaki oleh seseorang, jadi dia pun talim. Orang tu kata je ke dia pun gitu ke dengan tumbuk kacu. Tu sabu'iyah. Haiwan jantan bagaimanapun hanya menuju ke matlamat yang nyata atau yang dibayangkan. Maknanya binatang ni dia akan menyerang bila mana dia rasa benda tu berbahaya kepada dia, ataupun memang benda tu telah membahayakan dia. Maknanya kalau kita kata binatang ni dah, binatang ni kita pukul dia akan lawan kita balik. Macam ular kan, ular. Bila kita berhadapan dengan ular ni, ular tu dia rasa terancam, maka dia akan serang kita. Dia akan tembak dengan bisa dia. Maknanya itu benda mahsus. Benda mahsus ataupun macam kekeli lah, seperti kekeli. Kita jamu kekeli, kita kena dia je. Kena sengak dia lah. Itu maknanya benda tu menuju ke matlamat yang nyata. Maknanya dia menyerang mangsa dia tu bila mana terkena secara hissi nyata. Jika keli kita jamu heka dia pun bedah, kena sengak kita. Kalau kata ular tadi tak ada kita pegang dia rasa terancam, dia pun serang lalu kita. Maknanya haiwan ni dia ada menyerang kita sama ada kontak dengan dia ataupun tidak. Kalau dia menyerang kita tu tanpa ada kontak, maknanya dia gambarkan, maknanya dibayangkan. Maksudnya dibayangkan, maknanya tergambar dalam fikiran dia bahawa kita ni akan membahayakan dia, maka dia pun cepat-cepat bertindak. Maknanya haiwan bertindak ni sama ada kontak ataupun tidak ada kontak dengan tubuh dia. Manakala manusia mencari matlamat yang dibayangkan dan rasional, mana manusia ni
dia menyeret kepada orang yang dia bayarkan ni, talih ni dia akan membayarkan kita, maka orang tu pun akan serat. Ataupun dia mikir, dia berfikir, bahawa orang ni akan menjadi ancaman pada dia, maka dia akan cari, dia akan bunuh ataupun dia akan pukul. Binatang-binatang berperang sesama sendiri sehingga seekor sahaja yang menang. Kemudian mereka melupakan dendam, kecuali haiwan seperti unta, jantan, lembu dan kuda. Maknanya binatang ni dia akan balas. Hak kuat itulah akan menang. Kemudian binatang ni bila orang lain bertindak jahat terhadap dia tak ingat dah. Tapi binatang seperti unta, jantan, lembu dan kuda dia ingat. Dia boleh balas dendam. Cerita biasa kita dengar ni unta kan. Unta tu awak kena dia. Lama tahun tu dia balas. Mana dia ada memori. Mana umumnya binatang ni dia tak ada ingatan. Dia tak ada ingatan. Dia tidak, bila sesabar dah habis dah. Tapi manusia ni benci dan dia tidak lupa. Mana bila dia dikuasai oleh sabung iyah dia tu, dia selagi tak dapat balas dendam, bertindak, selagi itulah tersimpan. Dia akan ingat sampai bila-bila. Orang ni penuh warnanya pada dia. Dendam dia tu tak akan hilang. Oleh itu, jika pintu untuk berperang antara satu sama lain dibuka, tentu bandar mereka akan rosak. Maknanya kalau dibiarkan manusia ni masing-masing boleh pergi berdiri, pergi senjata, bala, maka pentadbir kota tu akan jadi rosak, berlaku perang saudara. Sebab itulah syariat ni larang daripada orang tu keluar dengan menghunus senjata. Sama ada dia saja-saja jalan tubik kewar, golok dia, jalan masuk kedai dengan pedang ke, ataupun masuk dia tu dia mengangkat senjata nak memberontak terhadap pemerintah. You will lesen bedi. Nego dia boleh, dia jual bedi rasa. Dia boleh jual lesen pun tak. Lepas tu orang nak bunuh sama dia kot joki dah. Asalkan itu mana-mana macam Thailand pun. Nak zina ikut dia lah. Tapi kita wilesen, boleh buka kelak malam. Dia ada sebab benda tu pendapatan dia, pelancongan dia. Dia tak kira masalah sosial dia, tak kira. Dia kira ni pendapatan. Jadi syariat menutup pintu kerosakan ni. Oleh itu mereka diilhamkan dengan larangan membunuh dan memukul sesama sendiri. Maknanya jangan berbunuh sesama sendiri. Seseorang itu inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmatikum yaumikum hadza. Ketahuilah bahawa darah sesama kamu ni haram. Sebab itulah syariat ni dia menetapkan ada kisah. Ada kisah, ada diat. Tak boleh nak gocok orang kat sini. Walaupun budak curi, tak, kita gocok. Patah gigi seputu yang ni 5 ekor unta. Patah jari. Tak. Jangan main. Kalau patah kemaluan dia tu 100 ekor unta, jangan main. Tak. Bini pun kalau dia marah tu lelaki bini seorang lagi, tak, kalau dia pergi kerak alak sulit tu, nak bayar dia 100 ekor unta. Sebab manusia tu terletak pada alat dia. Sebab fungsi dia untuk melahirkan keturunan. Jadi kalau orang tu kerak malu 100 ekor unta, dia lebih main. Benci ku untuk lelaki setawan, untuk lelaki bini saya lagi pun tak boleh nak ambil tindakan lagu tu. Jadi
larangan membunuh dan memukul sama sendiri kecuali sebab-sebab penting seperti hukuman qisas dan sebagainya. Ini lain lah. Maknanya kalau orang itu dia sendiri menceroboh hak orang lain, maka ada hukuman qisas. Dia sendiri bunuh orang, maka dia boleh dibunuh. Kemudian pengharaman membunuh dengan racun dan sihir serta mengandung domba. Mana hak ni dia panggil membunuh tanpa nyata. Membunuh dengan apa alat yang tidak disedari. Maknanya perlahan-lahan. Mana kalau orang tu bunuh dengan senjata, dengan tembak, dengan pacung, dengan tikar jelas, dah. Hak ni tahu-tahu lebih. Dah buih mulut. Apa tak tahu. Kisnya minum air ni. Ataupun perlahan-lahan 3 tahun baru mati. Dah orang tu pembantu rumah tu duk upak. Sari banyak ni. Tahu-tahu mati. Sebab lama dah dia kena racun. Kadang-kadang timbul rasa benci di dalam dada sebahagian mereka sebagaimana bergelora dalam dada orang-orang terdahulu. Maksudnya ada pelaku pembunuhan, perbalahan. Sedang mereka takut akan pembalasan. Jadi kalau mereka bunuh dengan cara terbuka lagu ni, dengan tikar, dengan pacung, mereka akan segera kejahatan mereka itu akan segera diketahui. Lalu mereka cenderung secara sembunyi-sembunyi memberikan racun dalam makanan atau membunuh dengan sihir, santau, gitu macam-macam. Ini sama dengan pembunuhan, malah lebih teruk lagi. Jadi walaupun tak mati selalu, perlahan-lahan, tapi sama yang kesudahan. Kerana pembunuhan adalah terang-terangan dan boleh meluluskan diri. Manakala ini tidak boleh. Maknanya kalau orang tu, maknanya orang tu dia nak dibunuh oleh seseorang. Mana dia dapat jauh, daripada jauh lagi dia nampak orang tu bawa senjata. Bila dia tengok tu, dia sedar, dia boleh lari. Dia boleh lari. Itu maknanya dia boleh menyelamatkan diri dia tu daripada dibunuh. Sebab pembunuhan itu dia percubaan dengan terang-terangan. Manakala ini tidak boleh. Maknanya manakala ini tidak boleh, maksud dia kalau racun dengan sihir ni memang luar daripada kesedaran dia, pengetahuan dia. Tahu-tahu masuk dalam tubuh tu. Tak? Dia minum air, dia tak tahu air tu ada racun. Dia pun minum. Tak? Dia minum tak ada 2 lekok, rasa panas. Tak? Tak tahu buih, mati. Mereka juga tunduk kepada tuduhan palsu dan menangkapnya lalu menyerah kepada pihak yang berkuasa untuk dibunuh. Maknanya ada juga ni apa dah ayat dia lagi sikit Mereka cenderung bukan tunduk ni, cenderung. Mereka cenderung membuat tuduhan palsu. Maknanya ni konspirasi lah. Maknanya A ni dia benci pada B, lalu dia pun buat tuduhan pada B. Dia pun pakat dengan 5 orang sebagai saksi. Pakat dengan 5 orang sebagai saksi. Lepas tu bawa kes kepada mahkamah, tuduhan tadi lengkap. Jadi B tu dikenakan hukuman gantung, hukuman bunuh. Jadi walaupun kerajaan hakim yang menjatuhkan hukuman, tapi puncanya adalah kerana satu tuduhan palsu yang disokong oleh saksi palsu. Sebab itulah hal ini dipanggil syahadatul zur. Syahadatul zur ni saksi palsu, yang mana orang bersalah boleh terlepas, orang yang tidak bersalah dihukum. Jadi bila dia dihukum bunuh kerana tuduhan palsu, maka itu pun satu bentuk pembunuhan. Kemudian dosa-dosa lain. Sarana penghidupan, maknanya
cara untuk hidup ni, maknanya penghasilan pendapatan sara diri ni, ya Allah kurniakan kepada hamba-hambanya adalah mengumpulkan hasil dari tanah yang diizinkan. Maknanya seorang tu boleh dia nak menjadi kaya ni, dia pergi kutip hasil hutan. Dia masuk dalam hutan, dia bawa balik madu ke, ramai dululah kayu api ke apa ke. Dengan cara pengembalaan, mana peternakan, pertanian, pertukangan. Pembuatan ni pertukangan, perdagangan dan pentadbir kota dan agama. Mana dia menjadi menteri, dia dapat gaji. Dia menjadi orang agama ni, lepas tu ada jadi email ada gaji, dia itu bila ada gaji ke. Jadi pegawai agama tak ambil gaji. Mana benda tu diisikan oleh syarak. Maknanya ada makan gaji, ada syarat kehidupan ni dengan cara kutip hasil, kutip hasil daripada laut, dia menternak apa semua ni. Setiap cara mencari harta selain dari cara ini tidak mempunyai peranan dalam tamadun mereka. Mana kalau guna selain daripada cara ni, ini adalah satu benda yang boleh merosakkan tamadun. Mana cara pendapatan ini orang panggil bak apa ni? Bak sara hidup lah. Dia tak lagi daripada kita makan gaji, ambil upah, jual beli, pertukangan ke apa semua. Sebab kita nukar pun maknanya kita ambil upah. Kita menternak pun kita boleh jual kambing kita, susu kambing, daging kambing, bulu kambing. Maknanya kehidupan kota tu cara dia cara perniagaan lah. Sebab semua ni dia bergantung pada perniagaan. Kerajaan pun nak bayar gaji pun dia bergantung kepada hasil yang diambil daripada peniaga-peniaga. Sebahagian daripada mereka cenderung, bukan tunduk, cenderung kepada cara-cara pencarian yang membahayakan seperti pencurian, peras ugu, dan semua ini merosakkan kota. Maknanya ada orang tu dia suka mencuri, merompok, peras ugu, ataupun zaman ni scammer orang. Mana nak boleh bitis secara mudah. Oleh itu mereka diilhamkan bahawa perbuatan ini dilarang. Sebab semua ni menipu ataupun menggunakan kekerasan, menakutkan orang. Perah ugu jalan juga. Colek budak. Nak anak ni kena bayar sikit-sikit. Itu benda-benda yang melibatkan perah ugu. Semua manusia setuju dengan ni. Maknanya manusia ni dia tidak dapat menerima cara oleh harta dengan cara yang haram ni. Mencuri, merompok, perahu ni, semua manusia tak terima. Jika pesalah dan penjenayah melakukan perkara-perkara ini kerana keburukan jiwa mereka, kejahatan jiwa mereka, maka raja-raja yang adil berusaha untuk menghapuskan dan memusnahkan mereka. Ini menghukum mereka sampai mati boleh. Macam kata orang tu merompok, merompok, lepas tu dia bunuh pula. Maknanya pemerintah dia ada hukum hirabah. Maknanya dalam sebuah kerajaan ada undang-undang yang menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan merompok, mencuri, perahu ada. Dia tak ada satu kerajaan ni menerima perbuatan mencuri cara lesen, tak ada. Lesen mencuri tak ada. Walaupun ada lesen yang arak, lesen judi, lesen pelacuran, tapi lesen mencuri, merompok ni tak ada. Kerajaan tak boleh terima. Sebahagian daripada mereka sedar akan usaha raja-raja untuk menghapuskan mereka. Maknanya penjenayah ni dia tahu salah di sisi kerajaan perbuatan merompok, mencuri ni. Lalu mereka cenderung kepada dakwaan palsu. Maknanya ada mereka ni pesalah-pesalah ni dia cuba nak dapat kekayaan tadi dengan membuat dakwaan palsu. Macam contoh ni bukan tanah dia, tapi dia dakwa ni tanah dia. Lepas tu dia carilah, dia bersumpah palsu, saksi palsu. Lepas tu ada dalam negara ni mereka tatfif, mengurangkan timbangan dan sukatan.
curi dacing. Lepas tu berjudi, mengambil riba dengan berlipat kali ganda. Ni semua ni mereka pilih cara perah hukum ni. Maknanya riba ni walaupun direstui, kerajaan pun ada. Bui sewa ke bui lesen, orang buka kedai apa ni, pinjaman segera. Padahal ni bukan kerajaan Islam ke. Tapi banyak di Kelantan. Tapi apa waktu riba tu Tuhan pegang, tapi boleh ada. Kota Baru ni syarikat pinjaman segera boleh ada. Oh lah, boleh ada riba tu. Walaupun kedai judi tak ada, tapi syarikat lesen, syarikat apa ni, pinjaman segera ni diberikan lesen. Jadi mengambil riba dengan berlipat ganda ni, maknanya ada kerajaan yang merestui riba ni. Walaupun sebuah kerajaan itu dia tidak akan merestui perbuatan pemerasan, pencurian, perompakan ni, tapi riba ni sebenarnya satu penipuan yang mana kesudahan dia tu adalah pemerasan dan penipuan yang lebih dahsyat lagi. Sebab apa? Sebab orang bila dia buta, dia tak boleh bayar, bunga naik. Jadi bila dia tak bayar, Cathy ni akan ugut nak bunuh dia, rapah harta dia. Jadi dia ada ketakutan. Tapi macam yang kata bank lah, bank ada lesen, bank bagi pinjaman, bank bagi riba, lepas tu tak boleh bayar, bank ambil rapah harta. Itu maknanya satu bentuk pemerasan. Kat macam setengah bank tu dia nanti dia telefon macam kita. Tak, kita ada tawaran pinjaman. So kita buta. Tak. Lepas tu kalau kita tak boleh bayar, dia akan rapah harta kita jadi muflis macam-macam. Ni benda yang membahayakan. Hukuman ke atas aktiviti yang memudaratkan ini adalah seperti pekerjaan yang memudaratkan. Maknanya hukuman itu sesuai dengan apa? Kejahatan yang mereka lakukan. Sementara mengenakan cukai tanah yang mencekik darah adalah seperti menyamun di jalanan, malah lebih teruk lagi. Ni kadang-kadang ada kerajaan ni, nak tukar tanah, tukar nama tanah, pecah luk ke apa, pegak, naik 400 apa? 300%. Dia kata lama tak naik, 40 tahun tak naik. Benda tu tak patut naik. Benda tu tak patut naik sebab benda tu benda kerajaan. Jadi naik berat-berat tu, ni pun benda yang mencekik darah. Macam parking lah. Parking tak bayar 10 hiyar. Tak bayar lepas daripada sebulan naik 30 hiyar. Masuk setahun jadi 100 hiyar. Tu riba lah. Kerajaan yang mengamalkan riba. BRI. Mana rakyat Islam? Kesimpulan. Ringkasnya, kerana sebab-sebab ini larangan perkara-perkara seperti itu masuk dalam jiwa manusia. Maknanya benda ni sudah masuk dalam jiwa manusia sebagai haram. Siapa-siapa pun tahu. Ini dikatakan sebagai maklum minad din bil darurah. Tak ngaji pun semua orang tahu bahawa mencuri, merampok, berzina, minum arak ni dosa. Sebab benda tu orang aku itu tertanda dalam jiwa manusia. Dan mereka yang mempunyai akal yang paling kuat, pendapat yang paling benar, dan mereka yang paling berpengetahuan tentang kemaslahatan kuliah telah melarangnya. Maknanya ni cerdik pandai lah. Maknanya alim ulama, pentadbir pemerintah, penggubah undang-undang, dia tahu ni benda yang salah, memudaratkan dan perlu dibuat undang-undang, perlu dikuat kuasakan, kena ada undang-undang yang menghukum. Kemaslahatan kuliah ni maknanya perkara-perkara haram ni perlu dihapuskan supaya
rakyat tu dalam keadaan mendapat kebaikan, kemaslahatan. Kalau berluasa pencuri tak. Nak letak selipar pun tak boleh tanah. Selipar ke, motosikal, basikal ke, tak, takut. Sebab apa? Sebab ramai sangat hak ngotik ni. Nak bini pun takut. Tak? Sebab takut kena eret kau dia. Itu. Lalu teruk sangat. Maka sebab itulah ada peraturan ni dibuat oleh syarak ataupun mana-mana negara bahawa benda ni salah, ada hukum baik. Telah melarangnya generasi demi generasi sehingga ini menjadi adat yang tersebar luas. Mana yang maklum dah menjadi satu resam sehingga ia termasuk dalam kategori perkara yang diketahui umum, orang panggil badihi. Seperti perkara-perkara lain yang meluas lagi terkena, yakni salah mengikut undang-undang akad ataupun azim utama yang perkara yang diterima oleh akad tanpa memerlukan kepada bukti ataupun panggil suah bukti. Mana tak payah berhujah dah. Benda ni common sense adalah satu yang salah. Tak payah baca kitab. Tahu dah. Kalau kita pergi orang minum arak ni, tak. Apa minum arak? Kata tanya dia, arak ni haram ke tidak? Haram, apa-apa minum, atau suku. Tapi dia tahu benda tu salah. Apabila hal ini terjadi, maka suatu warna dari mereka kembali ataupun satu bentuk, satu sifat dari mereka kembali kepada majlis tertinggi sesuai dengan ilham yang menjadi kecenderungan mereka bahawa ini adalah perkara haram. Ni bahagian payah ni. Apa dia tahu ni? Dan ini yang paling berbahaya. Maknanya kalau manusia buat kesalahan-kesalahan ni, malaikat malail a'la ni, majlis tertinggi ni akan mengutuk, melaknat. Inilah yang dikatakan oleh mereka tu, ataj'alu fiha man yasfiku fiha ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu nak jadikan atas muka bumi ni orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Inilah. Maknanya malaikat ni dia baca tu bahawa manusia ni bila dia diberi pilihan, bila dia ada kuasa memilih, dia diberikan kebebasan, maka dia bebas untuk buat jahat, buat baik. Jadi dari sudut tu sama seperti syaitan. Sedangkan malaikat ni dia tak ada pilihan, jiwa dia hanya cenderung pada ketaatan. Tu malaikat jadi bimbang tu sebab bukan dia berlagak bahawa kami bertasbih, kami memuji Allah Ta'ala. Tidak, maknanya kami secara fitrah adalah makhluk yang taat. Tak akan buat jahat secara fitrah. Tapi manusia ni, engkau ya Allah berikan kepada mereka akal, berikan kepada mereka tu pilihan kehendak, maka kemungkinan mereka ni akan salah guna akal dan kehendak mereka buat kejahatan. Itu maksud bacaan malaikat tu. Bukan kata malaikat bantah Allah Ta'ala, tidak. Malaikat jadi pembangkang, tidak. Itu bercakap secara panggil secara bahasa fitrah. Kejadian manusia ni dia berbeza dengan kejadian malaikat. Jadi malaikat ni bila manusia tu buat kejahatan-kejahatan, maka malaikat ni dia akan mengutuk, melaknat, menentang perbuatan tadi. Sesuai dengan ilham yang menjadi kecenderungan mereka bahawa ini adalah perkara haram dan ini adalah berbahaya. Maknanya menyebabkan kerosakan. Setiap kali manusia melakukan mana-mana perbuatan yang berdosa itu, malaikat merasai kesakitan. Maksudnya seolah-olah malaikat ni marah. Sebagaimana seseorang meletakkan kakinya di atas bara api. Lalu pada saat itu sampai kepada indera persepsi, pada sampai kepada akal yang menafsirkan maklumat sakit tadi, dia mengalami kesakitan. Maka sebab itulah malaikat itu melaknat. Istilah malaikat laknat ni maknanya kerana ketidakpatuhan lah. Macam perbuatan gapo malaikat laknat. Gapo. Mana malaikat laknat tu sebab manusia telah salah dari segi tuntutan kejadian mereka lah. Baca contoh, tu lelaki ajak bini tidur sekali, bini tak tanpa ada alasan
syar'i. Tak. Jadi tu lelaki tidur malam tu dengan jiwa dia tu. Tak. Jadi mereka melanak perempuan. Tak. Sebab apa? Sebab perempuan tadi dia telah lari daripada maksud dia tu menjadi seorang isteri. Mana dia tidak ada sifat kepatuhan pada waktu itu. Sedangkan sifat kepatuhan itu mesti ada, kerana mereka dia ada kepatuhan. Tak ada pilihan lain. Mereka ni kena patuh. Manusia ni dia ada pilihan untuk patuh tidak patuh, tetapi dia pilih untuk tidak patuh. Jadi mereka macam tersinggung seolah-olah. Mereka murka. Sebab itulah ada laknat daripada mereka. Ini bahasa ia cuba waliullah tafsirkan tentang pentadbiran ni. Allah SWT. Oleh itu disebabkan oleh kesakitan para mereka, gelombang yang memancar datang mengelilingi orang derhaka itu dan masuk ke dalam hati orang-orang yang mempunyai persediaan di kalangan mereka, dan oleh bahawa mereka akan membahayakan jika boleh. Membahayakannya jika boleh. Mana yang apa di sini? Iaitu bila mana mereka ni marah, murka, laknat pada orang tu dia jadi rasa bersalah. Jadi bila mari terkena gelombang daripada mereka ni, itu mendorong orang tu beristighfar, cuba baiki diri. Tapi setengah rekah gitu, itu wadah, tak ada gapo. Kemaslahatannya yang telah ditentukan sebelum ini, maknanya takdir yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, yang disebut dalam hukum ilahi sebagai ilham pada mereka, memberikan keizinan tentang apa yang menjadi rezekinya. Maknanya mereka ni dia terlibat. Mana nak cerita mereka ni dia hubungan kuat dengan kita ni sebab mereka ni lah yang telah diberitahu oleh Allah SWT tentang rezeki, ajal, umur manusia, apakah dia bahagia ataupun dia sengsara, celaka. Maknanya bila ditiupkan roh dalam janin tu, dalam perut ibu dia, mereka mari menulis tentang takdir manusia tu. Ada yang keempat arba'in. Maknanya mereka ni apa yang begitu tu sebab dia terlibat pada setiap kejadian manusia, perangkap kejadian manusia dia terlibat. Sebab itulah dia marah tu, orang buat kesalahan. Sebab manusia itu salah memilih. Dalam ilmu astrologi, ni kalau mengikut ilmu umat lain lah, ada ketetapan waktu kemunculan bintang apabila dia mati dan kemaslahatannya menjadi tenang. Maknanya kalau mengikut ilmu bintang ni, dia ada kemunculan bintang tertentu ni bila sabit orang itu mati. Dan kemaslahatannya itu menjadi tenang. Maknanya dia tidak lagi hidup, tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi kemaslahatan duniawi untuknya. Maknanya bila dia mati tu, dia tak boleh nak buat baik dah lah. Sudah situ tu, dia tak boleh nak buat baik, tak boleh nak buat kebajikan sebab putus dah taklif dia tu. Allah penciptanya akan menyelesaikannya. Maknanya Allah Ta'ala akan buat keputusan tentang diri mereka tu, sama ada akan jadi ahli syurga ataupun tidak. Sana sebagaimana firman Allah firman Allah, sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan jin yang menerima tanggungan. Maknanya jin dan manusia sahajalah ia terlibat dengan taklif, mati akan dibangkitkan semula untuk menerima ganjaran balasan. Itik ayah kami semua ni dia berakhir gitu ya, tak ada tanggungjawab. Kemudian dia akan menghukumnya dengan sempurna, diberikan syurga ataupun neraka, dan Allah jua lebih mengetahui. Itu asal kebajikan lah. Kebajikan dan dosa. Maknanya malaikat ni dia murka, tak suka kepada orang yang engkar perintah Allah SWT. Kenapa? Kerana malaikat ni dia sentiasa terlibat dengan manusia. Jadi ambillah kita perbahasan yang kelima, akan masuk perbahasan yang keenam, mabhas as-siyasat al-milliyah, bab pentadbiran agama. Jadi kita boleh kita berhenti tahun ni je. Tahun ni sampai pula.
Kita nak cuti minggu depan. Jadi tiga minggu kita nak cuti.